Okey tu. Memetik kenyataan politik pujuk memujuk itu kan. Pada saya dia lebih kepada kepentingan kuasa pihak tertentu. Dan ianya tidak elok untuk kestabilan politik negara kita gitu. Dia yang perlu memujuk orang ni, orang yang tak ada cukup jumlah. Hari ni Wan Ahmad Faisal patut ada rasa malu. Kerana bila mana Wan Ahmad Faisal mengatakan bahawa ada orang yang memujuk dia. Dan dia antara yang pertama dipujuk. Hari ni Haji Hadi punya kenyataan mengatakan bahawa mereka lah yang sedang memujuk. Kantoi. Nak cerita apa lagi? Hari ni Haji Hadi mengaku bahawa dia lah kerengga tu. Hari ni Haji Hadi lah yang mengaku dialah yang sedang memujuk pemimpin-pemimpin UMNO. Ahli Parlimen UMNO. Dia kata ada ahli Parlimen UMNO yang tak suka dengan Presiden. Saya nak tanya dengan Haji Hadi. Ahli Parlimen UMNO mana yang tak suka dengan Presiden? Kalau dulu ada 10, hari ni kita tengok kesatuan hati ahli-ahli Parlimen kita semakin baik. Kalau ada pun 2-3 orang yang sekejap ke sini, sekejap ke sana macam lalang. Ini dalam keadaan yang terkawal. Apatah lagi, tak lama lagi ke bawah duli Tuanku Sultan Johor bakal menjadi yang di-Pertuan Agong. Mana dia orang ni berani nak buat tak tentu hala, tuan-tuan. Jadi sebenarnya saudara, Haji Hadi dah ketandusan modal. Dia punya rasa takut tu, dia baru selamat satu. Dia selamat di Mahkamah Tinggi, selamat di Mahkamah Rayuan, tapi belum tentu selamat di Mahkamah Persekutuan. Sebab kalau fikir dari segi logik akal, takkanlah orang tua yang buat wallahi saya undi PAS disebabkan dia lari, dia tak jadi saksi. Macam mana Haji Hadi boleh lepas? Ahli Parlimen daripada Kemaman tak lepas. Ahli Parlimen daripada Kuala Terengganu tak lepas. Macam mana Haji Hadi boleh lepas? Itu biar Mahkamah Persekutuan menentukan sama ada dia boleh lepas ataupun tidak. Jadi hari ni tak payahlah dia cerita. Dia kononnya meletak Samsuri kerana nak Samsuri ada tempat yang penting di peringkat pusat bila tukar kerajaan. Haji Hadi, jangan bohong. Kita pun tahu bahawa dia tak nak Samsuri bertanding. Kita bukan bodoh, kita tahu. Kita tahu apa yang berlaku. Kita tahu macam mana nama Tun Mahathir dicadangkan. Haji Hadi sendiri pun nak Anwar Musa untuk duduk dalam parlimen. Tak timbul pun soal nak tukar kerajaan ini. Tak payah menipu rakyat. Tak payah menipu rakyat. Rakyat tahu bahawa PAS takkan boleh jadi kerajaan. Perikatan Nasional takkan boleh jadi kerajaan kerana takkan boleh dapat sokongan daripada MP-MP daripada UMNO. Apatah lagi hari ini sudah ada akta lompat parti. Kena ingat juga, kalau nak tukar ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong, mesti restui. Hari ini yang di Pertuan Agong yang ada sekarang ni pun dah cakap, di bawah pentadbiran beta, ada 4 orang Perdana Menteri. Mahathir. Mahathir. Muhyiddin Yassin. Ismail Sabri. Anwar Ibrahim. Dan apa baginda tuanku cakap? Baginda tuanku mengatakan, kalau boleh, biarlah Datuk Seri Anwar ini yang terakhir. Maknanya, baginda tuanku yang ada sekarang pun tak nak. Apatah lagi baginda tuanku yang akan datang sudah pun memberikan bayangan dan mengulang sekali perkataan virus yang pernah baginda tuanku ucapkan sebelum ni. Jadi janganlah berangan lagi. Baginda tuanku lebih faham apa yang rakyat Malaysia 33 juta ni perlukan. Baginda tuanku lebih faham tentang betapa pentingnya negara ini mempunyai kerajaan yang stabil bagi memastikan ekonomi
negara dan ekonomi rakyat dapat kita pulihkan. Jadi janganlah berangan. Boleh buat kerajaan tembok atap lagi pun. Kalau pun mereka dapat, carilah 112 orang saudara. Kalau tidak dengan perkenan baginda tuanku yang di Pertuan Agong, saudara, jangan mimpi Haji Hadi boleh menukar kerajaan. Ini tidak mungkin akan berlaku. Kita ada panggilan daripada sahabat kita. Awal Awal ni masuk. Panas sangat je. MZ Ikram. Ni tajuk panas ni, laju je dia orang masuk. Okey, silakan. MZ Ikram. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Datuk, saya tak ada soalan tapi saya nak minta pandangan. So, Okey. saya ada bercakap dengan Raja Petra baru-baru ni lah. Okey, so Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tumpang simpati dengan kau. Sebabnya tak ramai orang yang masih lagi mengikut manusia yang gila ni. Tapi kalau kau boleh layan telefon dia tu, Bukan video call. boleh tengok muka tak? Teringin juga nak tengok muka orang yang boleh diperdaya Raja Petra ni. Baru-baru ni cerita bangang yang Raja Petra buat. Dia kata apa? Dia kata Datuk Zahid dah sakit, kan? Dan dia kata selepas ini Hishamuddin Tun Hussein akan ambil alih sebagai Presiden UMNO. Tak ke bodoh tu? Kan? Kita ni, mana-mana parti politik sekalipun, tak boleh buat kerja gila. Kan? Dia cakap, Lokman Adam dah dipecat. Boleh kembali semula sebagai ahli majlis kerja tertinggi. Saya nak beritahu, Lokman Adam semasa dia dipecat, dia ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Bila dia punya permohonan untuk masuk jadi ahli diterima, dia jadi ahli biasa. Tetapi bila pemecatan saya dibatalkan, barulah keahlian lama saya dapat balik dan jawatan saya sebagai ahli majlis kerja tertinggi dapat balik. Sebulan je, lepas tu kena bertanding, alhamdulillah menang. Tapi dia cakap apa? Dia kata selepas ini Hishamuddin Tun Hussein akan memangku jawatan presiden. Tak ke gila ni? Parti UMNO ke, Bersatu ke, PKR ke, Amanah ke, DAP ke, kalau presiden letak jawatan, pemangkunya timbalan presiden. Timbalan presiden letak jawatan, pemangku dia naik presiden. Naik presiden 1 dulu, lepas tu naik presiden 2, naik presiden 3. Lepas tu ada Susah Agung, Bendahari Agung, Ketua Penerangan. Barulah 25 orang MT ni. Hishamuddin ni, masa dia kena gantung. Katalah lepas ni, penggantungannya dibatalkan. Tuan-tuan, dia hanya Ketua UMNO bahagian. Maka kalau pun dipulangkan balik jawatan Ketua UMNO bahagian. Raja Petra ni otak tak ada, tuan-tuan. Dia cakap guna kepala lutut. Kalau dia cakap guna otak, dia akan buatlah homework sikit. Tak pakai otak, pakai kepala lutut. Tapi yang sedihnya, rupanya ramai juga yang sama-sama otaknya di lutut yang dengar Raja Petra ni. Yang ini yang bahaya. Tapi aku nak tengok sangat muka orang yang telefon Raja Petra ni. Boleh? tak boleh buka kamera tu. Saya tak cukup follow. Okeylah, tak apalah, tak boleh buka kamera. Okey, apa pandangan kau ni? Tak, saya nak minta pandangan Datuk lah. Ah. Saya tanya dia tu hari. Ha. Kalau you tak ada buat salah dekat Malaysia, kenapa you tak balik Malaysia? Nasib baik soalan kau tu bagus. kalau you bukan Ah. bukan pelarian politik, kenapa you tak balik Malaysia? Betul. Hari ni yang menyebabkan dia boleh fitnah sesuka hati, dia boleh sembang kencang sebab dia berada di Manchester. Dia berada di Manchester. Kita tahulah dia berada di Manchester dan keduanya dia rasa dia ni kerabat Selangor, dia bebas, dia boleh buat apa saja. Kan? Tapi itu statement ni
agak bercanggah. Sebab bila saya tanya dia, kalau dia bukan pelarian politik, kenapa dia tak balik? Dia cakap, saya bukan lari, saya balik rumah saya. England lah, maknanya UK ni rumah dia lah. Lepas tu saya tanya dia, kau patut Dia macam ni, dia punya rumah bukan UK, dia lahir di UK. Dia kerabat Selangor, dia lahir di UK. Tapi saya rasa orang Selangor pun, kerabat Selangor pun malu nak mengaku dia ni kerabat Selangor. Kan? Dia lahir di UK. Dia ada dual citizenship. Tidak dinafikan. Dia ada warga negara Britain, dia juga warga negara Malaysia. Tetapi mengikut undang-undang Malaysia, kan, satu orang boleh memiliki satu kerakyatan saja. Tidak ada dua kerakyatan. Nasib baik aku bukan menteri dalam negeri. Kalau aku menteri dalam negeri, dah lama dah aku tarik kerakyatan dia. Okey, apa lagi nak tanya? Itulah, saya cuma nak minta pandangan Datuk lah. Kalau kata dia kata UK ni rumah dia dan dia masih lagi memegang pasport Malaysia, itu yang saya macam confused juga. Dia ni betul ke tak betul? Dia ada dua pasport. I see. Tapi illegal lah. Illegal lah. Okey. Itu je saya nak minta pandangan Datuk. Dia sebab tak ada orang yang komplain. Kalau ada orang yang komplain, ada orang siasat mengesahkan dia warga negara Britain, maka automatik dia punya kerakyatan sebagai warga negara Malaysia boleh dibatalkan, pasport Malaysia dia boleh dibatalkan. Saya boleh buat inquiry ke sebab saya kat UK sekarang tu? Boleh. So macam mana tu Macam mana saya Kau tolong cari pasport kopi dia je. Nantilah saya borak dengan kawan-kawan saya tanya macam mana. Okey tu. Okey. Saya nak tanya. Dapat pasport kopi dia bagi kat aku, tahulah aku buat kerja. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi.